Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apabila kejahilan tidak mendapat bantuan. Setelah tular pelbagai pihak yang menyelar tindakan pihak masjid terhadap Daniel Iskandar yang mencuri duit tabung masjid, timbul pula cerita di sebalik penderaan tersebut. Menurut Malaysia Gazette, Datuk kepada remaja yang mencuri tabung masjid mendedahkan bahawa beliau yang meminta ahli jawatankuasa Masjid Islahiyah membuat laporan polis kerana mahu cucunya menjadi insan berguna. Rosli Siddiq juga memberitahu Malaysia Gazette bahawa cucunya seorang remaja bermasalah dan baru terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Tidak dinafikan tentulah datuknya mengenali cucunya sendiri. Tetapi bijakkah tindakan beliau menghantar cucunya yang berusia 19 tahun itu ke penjara? Kenyataan Datuk Daniel ini membuka satu lagi lipatan kebobrokan dalam sistem sosial di negara ini. Beliau mungkin tidak nampak ruang lain untuk membantu cucunya menjadi insan yang baik. Namun, adakah tiada lagi keinsanan dalam masyarakat kita? Misalnya, kaedah kaunseling. Sudahlah dimalukan, remaja itu juga dijatuhi hukuman penjara 10 hari dan berhadapan dengan tambahan 5 bulan jika gagal membayar denda sebanyak RM4,000. Kita tidak salahkan mahkamah kerana hakim menghukum berdasarkan fakta kes. Namun, penjara bukan tempat untuk remaja itu menjadi budak baik. Ia juga bukan tempat untuk merawat atau memulihkan ketagihan dadah. Pendakwah terkenal Dr. Abdul Basir Abdul Rahman pernah meriwayatkan kisah seorang budak lelaki telah ditangkap oleh ahli jemaah masjid kerana mencuri duit dari tabung masjid sekitar tahun 2012. Menurut Abdul Basir, apabila mendengar berita tersebut, ahli-ahli jemaah masjid marah sehingga pakat nak pukul budak lelaki tersebut. Budak mencuri tabung masjid. Korek tabung, angkat. Curi. Pakcik yang jaga masjid, tangkap dia. Semua pakat nak pukul, kecuali pengurusi masjid. Mana pengurusi kita? Pengurusi masjid hebat, setara dengan pengurusi kita ni. Lah, dia kata jangan pukul. Bawa budak tu ke saya nak jumpa. Bawa. Bila mari dia tanya, dia kata, adik, kenapa adik mencuri? Ini soalan tuan-tuan. Sambil cerita, inilah projek bagaimana nak suruh orang sayang masjid. Dia kata, bapak saya tak bagi saya duit. Cikgu sekolah besok nak beli buku ni. Duit memang saya tak dapat. Pengurusi masjid yang mendengar penjelasan budak lelaki tersebut sebab lalu menitiskan air mata. Beliau sedih kerana pada saat masjid dapat berbelanja membeli makanan yang banyak untuk ahli jemaah berbuka puasa. Tetapi ada rupa-rupanya anak kariahnya yang tidak mampu membeli buku sekolah. Pengurusi masjid itu kemudian melantik budak tersebut sebagai anak angkat masjid. Hari ini saya mengisytiharkan kamu anak angkat masjid. Mu nak apa? Jumpa saya. Nak duit ke, nak baju sekolah ke, nak makanan ke, jumpa saya. Mu jadi anak angkat masjid, mu kena salat 5 waktu di masjid, semua majlis ilmu, majlis Quran kamu hadir. Alhamdulillah, budak tu hari ini menjadi penunggu setia masjid, budak yang baik. Bagaimana kalau kita halau dia hari itu? Tuan bayangkan bagaimana kalau kita pukul budak tu hari itu? Dialah yang menjadi manusia yang akan berdendam dengan masjid, tidak menjadi pencinta masjid. Budak itu mungkin menjadi seorang pendendam. Teknikal. Ini Alhamdulillah, dia kata budak ni dia jadi budak baik. Sekarang ni kalau tak ada jaga dia, jadi jaga masjid, tolong buka pintu, tolong apa tika, tolong buka lampu, Alhamdulillah. Mungkin budak itu latar belakang budak itu tidak sama dengan Daniel. Tetapi natijahnya tetap sama jika kita tersalah langkah menanganinya. Impak penggunaan dadah sama dengan meminum arak kerana ia boleh memabukkan serta menghilangkan kewarasan akal. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap perkara yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Hadis riwayat Muslim. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Zulkifli Abdullah berkata, terdapat 142,199 orang terlibat dengan penyalahgunaan dadah termasuk penagih dadah yang didaftarkan pada 2019. Menurut beliau, ketagihan dadah merupakan penyakit kronik yang berulang mengikut terma perubatan. Jika kita mahu layan penagih sebagai penjenayah, ia tidak akan membantu untuk memulihkan mereka.
Tindakan yang diambil terhadap mereka juga perlu seimbang, katanya lapor Sinar Harian. Zulkifli berkata masyarakat tidak boleh menyisihkan penagih dadah kerana golongan itu adalah pesakit yang wajar diberikan peluang menerima rawatan dan pemulihan. Tanggungjawab membantras penyalahgunaan dadah bukan hanya terletak di bahu pihak berwajib, bahkan membabitkan semua lapisan masyarakat. Pengerusi masjid yang diceritakan oleh Abdul Basit menggunakan pendekatan berdakwah secara lembut, sabar dan berhikmah, bukan dengan kekerasan dan mengaibkan. Marilah kita membuka ruang untuk menyelamatkan sesama umat Islam yang terjebak dalam penagihan dadah dan bukan terus menghukum mereka. Kita amalkan keindahan, kelembutan dakwah.